Assalamualaikum, saya Ahmad Fikri Bayi Ibrahim, Nometrik 282119 dari Pusat Ipoh. Baik, pengenalan konsep yang dipilih bagi tugas saya ini adalah cukai. Secara umumnya, cukai merupakan sejenis bayaran yang perlu ditanggung oleh seseorang individu atau sebuah syarikat di mana dibayar kepada kerajaan. Terdapat unsur-unsur atau cara-cara pengumpulan cukai dan penggunaan wang cukai yang wujud dalam bidang politik dan ekonomi. Di sini cukai merupakan komponen yang diperlukan untuk pembangunan sesebuah negara bagi kepentingan dan kebajikan semua pihak, tidak kira pihak kerajaan dan terutamanya sekali rakyat negara tersebut. Selain itu, wujud juga jenis-jenis cukai termasuklah cukai secara langsung seperti cukai pendapatan, duty stamp, cukai tanah, manakala cukai secara tidak langsung seperti cukai perkhidmatan, cukai jualan atau duty import dan duty export. Yang pertama, cukai langsung merujuk kepada cukai di mana rakyat perlu membayar secara langsung kepada pihak kerajaan dan cukai ini diuruskan oleh LHDN. Sebagai contoh, semakin tinggi pendapatan seorang individu itu, semakin tinggi cukai pendapatan yang perlu ditanggung oleh individu tersebut. Kedua, cukai secara tidak langsung merupakan cukai yang dibayar kepada pihak kerajaan secara tidak langsung menurut Rusuh tahun 2019. Misalnya, cukai perkhidmatan ini diurus oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan berlaku secara berperingkat. Secara lebih terperinci, seseorang individu telah menginap di sebuah hotel iaitu membuat bayaran beserta cukai perkhidmatan kepada hotel itu dan seterusnya hotel tersebut akan membuat bayaran cukai kepada kerajaan. Cukai jualan pula merujuk kepada cukai yang dikenakan ke atas pengeluar dan pengimport barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan sebanyak 10% cukai jualan yang dikenakan atas kebanyakan barang, termasuklah perabot, pakaian dan lain-lain lagi. Cukai jenis ini adalah diambil kira oleh peniaga sebagai kos yang dimasukkan ke dalam harga jualan barangan yang ditawarkan. Walau bagaimanapun, Malaysia merupakan negara yang menerapkan agama Islam sebagai agama rasmi bagi kebanyakan masyarakat terutamanya kaum Melayu. Sistem cukai mempunyai ciri-ciri yang tertentu dalam Islam iaitu sejenis pungutan yang dikenali sebagai daribah mengikut syariah Islam. Dengan itu, sistem cukai daribah ini dipungut dalam situasi tertentu seperti untuk memenuhi keperluan asas terutamanya makanan fakir miskin. Di samping penggunaan dalam pentadbiran negara, memperkasakan pemulihan awam termasuk pembinaan jalan raya, pembangunan hospital atau sekolah dan seterusnya memajukan pertumbuhan ekonomi sebuah negara itu. Nombor 2. Perbincangan kesan daripada cukai. Pelaksanaan cukai secara langsung oleh pihak kerajaan, contohnya cukai pendapatan individu, telah membawa impak yang besar kepada beberapa aspek dalam negara. Antara aspek-aspek yang dipengaruhi oleh pelaksanaan cukai langsung adalah pertumbuhan ekonomi, pendapatan negara, belanjawan negara dan agihan hasil. Terdapat hampir separuh dari isi rumah di Malaysia yang mempunyai pendapatan kurang daripada RM3,000. Golongan ini merupakan golongan yang menjadi mangsa kepada krisis ekonomi yang berlaku. Keseluruhan pendapatan yang tinggi mendorong kepada peningkatan hasil cukai negara. Misalnya, golongan berpendapatan tinggi yang berbelanja secara tidak langsung akan menyenak ekonomi negara. Malahan subsidi kerajaan boleh dikurangkan di mana akan menjimatkan perbelanjaan kerajaan. Pada persepsi kebanyakan masyarakat di Malaysia, cukai merupakan salah satu komponen yang menggunakan sumber pendapatan mereka. Walau bagaimanapun, rakyat Malaysia perlu sedar mereka mempunyai tanggungjawab dalam membayar cukai. Hal ini kerana sesebuah kerajaan yang maju dan memerlukan semua pendapatan untuk dibelanjakan dalam pelaksanaan dasar-dasar yang ditentukan dan seterusnya memacu pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Contohnya, usaha pihak kerajaan iaitu meningkatkan pendapatan rakyat Malaysia di mana menjadi satu langkah yang memberi keutamaan kepada rakyatnya. Sekiranya rakyat mempunyai sumber pendapatan yang tinggi, golongan ini akan menunaikan kewajipan dan tidak berasa kebatan dalam membayar cukai. Akan tetapi pendapatan yang tinggi saja tidak mempengaruhi pembayaran cukai individu secara menyeluruh. Hal ini kerana harga barang sentiasa meningkat pada masa yang sama berbanding masa dahulu. Secara amnya, belanjawan negara adalah satu penyerta yang menerangkan perbelanjaan kerajaan, pindahan yang dijalankan dan cara dalam membiayai perbelanjaan dalam pengurusan sumber ekonomi negara. Dengan ini, belanjawan kerajaan meliputi komponen-komponen termasuk sumber cukai yang mana menjadi penyumbang utama kepada sumber pendapatan negara. Menurut Chugunov dan Makohon 2020, belanjawan adalah satu rancangan belanjawan yang mempunyai anggaran hasil dan perbelanjaan untuk tahun fiskal kewangan. Terdapat beberapa komponen belanjawan iaitu dasar, matlamat dan strategi pihak kerajaan dalam menjalankan bagi setiap tahun hadapan dalam belanjawan. Selain itu, komponen lain belanjawan termasuklah program dan aktiviti serta projek yang akan dijalankan dalam belanjawan untuk mencapai strategi dan matlamat yang ditentukan oleh kerajaan. Dengan ini, komponen-komponen yang ada dalam belanjawan akan menentukan pengagihan sumber
kewangan iaitu bagaimana dan jumlah hasil yang dikutip untuk membiayai pembangunan negara yang dirancang. Komponen hasil merangkumi semua jenis pendapatan yang diterima oleh pihak kerajaan dalam bentuk cukai iaitu termasuk hasil kerajaan daripada persekutuan, negeri dan juga tempatan. Bagi komponen hasil, termasuklah hasil cukai yang dikutip mengikut perundangan yang diluluskan oleh Parlimen yang mana meliputi cukai langsung seperti cukai pendapatan dan cukai tidak langsung seperti duti kastam, duti excise serta cukai jualan. Komponen pembelanjaan juga termasuk pembelanjaan mengurus pembelanjaan tabungan, pembelanjaan bekalan, pembelanjaan bangunan dan langsung serta pinjaman. Di sini sekiranya pembelanjaan kerajaan adalah melebihi hasil kerajaan, maka belanjawan kerajaan akan berada dalam keadaan iaitu defisit. Manakala jika jumlah hasil melebihi belanjaan kerajaan, belanjawan kerajaan akan berada dalam keadaan surplus atau lebihan. Belanjawan kerajaan akan mencapai keseimbangan apabila jumlah hasil daripada seimbang dengan jumlah pembelanjaan kerajaan. Hal ini membuktikan bahawa perkembangan ekonomi negara berada dalam landasan yang betul kerana rakyat mampu membayar cukai kepada pihak kerajaan atas peningkatan pendapatan mereka. Seterusnya, kesan kepada agihan hasil dalam masyarakat akan menjadi lebih adil dan saksama sekiranya rakyat dapat menikmati kadar pendapatan yang tinggi. Contoh, jika rakyat mempunyai kadar pendapatan yang tinggi, maka golongan ini akan menunaikan kewajipan seperti membayar cukai tanpa rasa keberatan. Dengan ini, sumber pendapatan dari hasil cukai yang diperolehi oleh pihak kerajaan akan bertambah dan seterusnya diagihkan semula kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan negara, terutamanya memelihara kebajikan sosial rakyat secara keseluruhannya. Baik, kesimpulan, sistem percukaian mempunyai dua jenis iaitu cukai langsung dan cukai tidak langsung. Di sini kita boleh lihat bahawa cukai langsung iaitu cukai pendapatan individu yang menjadi komponen paling penting di Malaysia. Dengan ini, cukai pendapatan individu adalah penyumbang yang terbesar kepada sumber hasil pendapatan kerajaan. Oleh itu, cukai pendapatan individu telah banyak memberi impak yang besar kepada pertumbuhan ekonomi sebuah negara, pendapatan negara dan belanjawan negara serta agihan hasil negara ke atas ekonomi. Jika pendapatan individu itu semakin meningkat, maka ekonomi dalam isi rumah akan berkembang dengan baik kerana seseorang individu itu akan melakukan perbelanjaan untuk keperluan harian. Dengan ini, bajet atau belanjawan negara pula merupakan satu alat perancangan kewangan mengenai anggaran, pendapatan dan perbelanjaan bagi sesuatu tahun di mana untuk menentukan peruntukan yang sewajarnya kepada agensi kerajaan. Oleh yang demikian, jika sistem cukai tidak wujud, maka sesebuah negara tidak mempunyai pendapatan dan seterusnya tidak dapat memelihara kebajikan masyarakat serta membantukan pertumbuhan ekonomi. Dalam keadaan dunia yang semakin mencabar pada masa sekarang, semua pihak perlulah berganding bahu supaya kerajaan dapat melaksanakan peranannya dengan lebih berkesan. Dengan adanya langkah efektif yang dilakukan oleh pihak kerajaan atas kutipan duit, kerajaan akan mempunyai hasil untuk pembangunan negara seperti membantu dalam pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan berdaya saing. Hal ini secara tidak langsung akan dapat menjaga kebajikan masyarakat dan kadar kemiskinan dalam negara dapat dikurangkan.